kita di sini 62%. Apa makna 62%? Apa makna? Maknanya majoriti. Orang-orang Bumi Putra campur Sabah Sarawak 70%. Orang-orang Cina 22,6%. Orang India 6,6%. Kita bertempik semua. Saya tak perlu bertempik dengan orang-orang bukan Bumi Putra. Tak perlu pun. Sesama kita ni gagal untuk satu padu. Maka tuan-tuan, siapa yang patut menyatu padukan kita? Siapa jadi pemerintah? Dia patut bersatu padu sebab pemerintahnya ialah ketuanya seorang Bumi Putra Melayu. Dia patut satu padukan. Tetapi kalau dia tak satu padukan, berpecahlah kita. Sekarang kita berpecah. Kerajaan sekarang dia orang kata ada aman damai. Ada satu orang tuan-tuan, saya kalau menteri kabinet cakap ni, saya tengok muka dia. Ada muka yang nampak ceria, dinamik, orang muda, orang Malaysia. Mukanya dinamik, sorok kita dengar. Ada muka yang sentiasa ceria, bagi tahu bahawa kerajaan akan membina. Sebab zaman sekarang bukan zaman buat kerja, zaman umum. 80 bilion akan masuk. Zaman umum lah. Berapa bilion akan masuk. Tapi sampai gelas sebatang tiang tak ada. Mana ada sebatang tiang? Kacau untuk nak tengok. 80 bilion. Saya pergi luar negara pasal niaga dulu. Saya pergi umum. I will invest your country 10 billion. Menteri dia umum 10 billion. Tiang tak ada pergi satu, tak jadi buat apa. Ini musim pengumuman. Rafidah Aziz kata, tengoklah TikTok bahawa ni dia kata lah zaman pengumuman. Tapi saya nak tengok dah boom banyak ni, berapa ratus bilion dah. Mana dia sebatang tiang masuk. Kalau umum ni selalunya dia ikuti dengan perjanjian. Masa itu tuan-tuan, ekonomi akan naik balik. Saham naik balik. Bila saham naik, kalau orang dapat gaji dengan elok, dia kayuh rendah lah. Tapi sekarang saham jatuh. Ada naik saham 2-3 hari tu, mungkin ada khabar angin akan berlaku perubahan kerajaan. Jadi saham naik, hari jatuh balik. Saham naik, saham jatuh, duit jatuh, duit confirm jatuh lah. Tuan-tuan, dulu kita pack dengan US 3 hari lepas kubang ya, no? Jadi dengan itu tuan-tuan, duit kita stabil. Lepas tu kita pergi tarik balik. Kita tak tahu pasal apa tarik balik. Tapi saya cek ada beberapa negara dia tak tarik balik Alhamdulillah. Contohnya Dubai. Saya tanya money changer, negara mana yang tak tarik balik dia dengan US tu? Dia kata Dubai. Dia tak tarik balik. Dan ekonomi dia stabil. Dia antara yang stabil. Sekarang ni bila duit kita jatuh macam ni, kacau besar. Okey, tuan-tuan, kerajaan sekarang lagi 5 minit dah. Boleh 2 minit. Mana? Tuan nak saya sambung. Lagi terus tak balik, saya tak berhenti ya. Tuan-tuan, kerajaan sekarang, apa dia kerajaan sekarang? Stabil ataupun tidak? Rakyat jawab stabil ataupun tidak? Itu rakyat jawab tau. Jangan marah saya PMR, dia rakyat jawab. Tapi nak marah saya pun tak kisah. Marahlah kamu. Sebab tadi Ustaz Misbah ada baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yansurkumullahu wa la ghaliba lakum wa yahzukum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuan-tuan, ayat ini adalah merupakan ayat orang-orang PAS. Dulu 1957 dulu ayat ini pernah dimasuk dalam bendera PAS. Bendera PAS. Ini yang cerita kat saya adalah Tan Sri Yusuf Noor. Masa tu dia mirip kepada PAS, dia cerita kat saya. Tapi ayat itu ditarik balik daripada situ sebab bendera tu kan jatuh. Ini ayat Quran, kadang-kadang orang terlalu dan sebagainya. Sekarang ayat itu ditarik balik. Tapi prinsip PAS yang tu, dia pegang yang tu. Yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah nak bagi kemenangan, tidak ada siapa boleh menghalang. Hang sombong macam mana kan? Hang muka kering ke? Cakap orang saya pun kering juga. Tapi saya tak kering sampai ke tahap kita akan buat benda-benda ini. Dulu ceria ya, sekarang kering, lesu, menyombong. Kemarin cakap kerajaan Madani sekarang makin popular. Hang cakap pula. Yang cakap pula, maaf no,
tuan-tuan, sekarang kedudukan kursi di Malaysia, nombor 1 PAS 43 kursi. Nombor 2 DAP berapa? 40. Nombor 3 PKR berapa? 31. Nombor 4 UMNO, sorry. Tak maaf, saya bukan niat tu, saya tak terkata umdak dia, dia buat UMNO. 26 kursi. Sarawak 23 kursi. Hal-hal kursi-kursi lah. Kursi yang terbesar ialah PAS campur PN bersatu 31. 31 campur dengan 43 84. Campur muda satu kita 75. 74 75. Tuan-tuan, yang bercakap kata kerajaan Madani sekarang popular, dia dapat 26 kursi ya. Kan? Presiden UMNO dapat 26 kursi ya. Kami 43. Kami yang patut menilai apakah kerajaan sekarang stabil. Kalau stabil kita kena sokong lah. Masalah yang kita buat kacau tak stabil. Rakyat cakap ekonomi bagus dah ekonomi sekarang. Tanya. Kalau ada orang kata bagus, saya nak belanja makan ke sembilan seminggu. Pagi, tengah hari, malam. Tuan-tuan, ekonomi tuan-tuan tak payah cakap banyak. Saya kata, baru ni di parlimen yang kata, sekarang ni kalau kerajaan ni nak bagus, tak payah buat kerja banyak. Satu benda saya nak, turunkan harga beras. Turunkan harga beras. Ni beras tempatan hilang. Beras impor 5 kilo RM19. Ni saya mau beli beras. Saya beli beras sebab saya kerja, saya ada duit beli beras. Ni dapat gaji beli beras. Dia potong kerja beli beras. Apa nak makan apa? Alam beras ya. Beli beras. Beli beras simpan untuk diagihkan kepada rakyat anda. Beras 19 kilo beras impor. Padahal tuan-tuan kita impor 35%. Beras tempatan 65%. Tapi beras tempatan tak ada. Bila masak nasi, beras tu ya. Masak nasi beras impor pun dapat nasi tu, dapat beras tempatan pun nasi tu. Tukar kambing tu, bukan tuduh. Memang pergi tengok tu ya. Pergi masak nasi tengok beras impor dengan beras tempatan tu, beras impor nampak lain ya. Nasi tu ya. Saya kata kalau kerajaan sekarang nak hebat, turunkan harga beras. Saya dah bagi formula. Beras tempatan RM13, RM12. Kan? Beras impor penaik RM15 ya. Jangan pergi apa dia penaik harga dia. Bila tak dinaikkan harga kata beras impor, maka tuan-tuan beras tak ada naik harga. Kenapa beras dulu kita orang menjaga beras tak untung? Pergi kedai dia untung 50% kambing. Dia tak untung, dia untung barang lain. Tapi sekarang pergi kedai untung beras. Kedai boleh untung beras sampai RM5 sekambing. Ya Allah, tunggu. Dia syok lah. Kita teruk. Apakah ekonomi bagus? Ekonomi dia dah cakap lah teori-teori revisi. Nanti dia cakap lah teori yang semua tu. Kan? Sekarang dia cabar orang tu ajak dialog. Ajaklah Syahidan. Bila pertama tu Syahidan lekeh. Ada semua ahli parlimen Ulu Langat ajak saya debat. Saya pun kata dia lekeh lah. Kata saya nak ajak Timbalan Perdana Menteri berdebat di Sinang. Sebab dia tentu marah kat saya sebab saya daripada UMNO lompat masa ni. Itulah, ajaklah berdebat kenapa saya membuat demikian. No. Jadi ekonomi tak ada cakap banyak lah. Han pernah turun harga beras clear. Sebab bila beras turun, barang lain turun. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dari segi hubungan ni, kemanusiaan. Tuan-tuan, kita ni dia telah timbul kebencian. Jadi pemimpin lunak, mesra rakyat, senyum seorang pemimpin tu lega. Dulu saya kalau Perdana Menteri mari, walaupun saya menteri, mari tengok dia senyum, lega. Jadi awak you nampak ceria sebab you senyum. Kalau hamai muka masak pun dah. Kalau ham kelai siapa pun dah nak kereta, jangan keluar muka masak, senyum, dia pun senyum. Jadi apa senyum? Syahidan senyum. Senyum seronok, tak makan tak apa, senyum. Tuan-tuan, hubungan rakyat biar pemimpin dilihat lunak dengan rakyat, mesra rakyat. Kita nak buat model pemerintahan ni, kena ambil model siapa? Model Omar Abdul Aziz, Omar Al-Khattab, ataupun Sayyidina Abu Bakar. Model
Tapi mestilah model yang terbaiklah model Rasulullah SAW. Tapi kalau dia ikut model pemerintahan selepas itu, pula ambil. Ini Madani ini ke arah itu namanya, tetapi pelaksananya lain. Saya bukan nak kata lah Ketua PMS, you bangkit cakap, you kata kita akan tangkap sakau-sakau. Dia orang tu belum salah, ada hukum 40 tahun dulu pun ungkit. Jangan lupa, saya juga akan bawa satu benda di parlimen yang berlaku yang lama juga. Saya akan bawa di sini, tak boleh bawa sebab apa? Pakat kacau banyak sangat. Kita bawa di parlimen. Anak-anak muda rakyat Malaysia tunggu di parlimen. Satu soalan yang besar yang mereka akan terperangkap dengan soalan ini. Handuk kira orang musakau boleh cakap, hang sakau tak kira. Allah malam. Nombor dua ialah akhir sekali ialah kita nak tengok apa dia Madani. Madani tuan-tuan kalau sebut Madani ya, dia sesuatu dunia yang indah. Ni dunia yang indah kan. Rakyat bergelar, tawa, sono, barang tak mahal dan sebagainya. Kalau kerajaan diserang, rakyat akan pertahankan kerajaan. Sekarang kalau kerajaan orang serang kerajaan, siapa tak tahan kan? Kita tengok bawah ni, kalau orang sebut yang kerajaan dia luntur ni. Dia kata itulah sosial media, TikTok dengan Facebook memang pokok hampa kawan. Hampa mari Instagram, mari ni, kami yang kawan. Instagram berapa orang, kami berjuta-juta. Tapi dah mari cukup. Okey, akhir sekali pembangkang. Tadi kerajaan sudah stabil ke ekonomi, pembangkang. Tuan-tuan, inilah kali pertama kami ni yang dua penggal. Saya dua penggal, misbah penggal. Yang lompat kan punya geng satu penggal. Orang tu penggal. Tuan-tuan, menang kita berbawa ni, kita kena menang kena gelombang yang parti telah bawa. Orang yang bertanding itu bersyukur sebab mereka menang. Tetapi dia kata kami ni susah sebab pembentukan tak ada. Tuan-tuan, orang PAS ni payah nak takkan lompat lah. Sebab apa PAS ni dah susah tak sangat. Pokok BN buat kerja. Saya di atas BN, tapi orang PAS boleh tahu lah saya. Macam mana pun saya curi-curi belakang juga tu sebab pusat-pusat komplek PAS di Perlis tu ialah kita sama-sama memberi sumbangan. Malah bila PAS titik derma, saya akan celapak pergi ke depan sebab dia buat kerana Allah. Saya buat kerana Allah, saya tak kira siapa. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, inilah kali pertama. Sekarang ni saya jadi pengurusi lajnah parlimen. Jadi kalau ahli parlimen dia panggil susah, saya kena tengok macam dulu fikir macam mana nak buat. Fikir tak hari ya. Tapi ini kali pertama dalam sejarah wahai rakyat Malaysia, pembangkang berjaya membawa suara rakyat di parlimen. Luar biasa. Misbah ni mau tahu. Dia malah kira lewat. Tahu tak dia di parlimen tapi tahu. Dia dulu dia masuk saya nak tengok orang bangun ni kan, saya parti kan. Tapi lah dia cukup rajin buat keluar buku peraturan mesyuarat. Dia sudah sakai. Orang nak keluar peraturan mesyuarat ni tak ramai orang kena baca buku. Tapi bila dia bangun, saya ketak perut tak silap ada rojok perkataan. Tengok menjadi. Ada tiga benda saya pernah lupa dia bawa. Ini peraturan mesyuarat perkara. Kami ni duk hafal yang tu lah 366 tu pakai hafal habis lah. 366 sangka jahat punya apa tu. Tapi dia bawa hak yang lain. Ini misbah. Ni semua orang baru yang telah mempamerkan kehebatan mereka di parlimen dan yang penting suara rakyat didengar. Kerajaan pun tak berani buat apa. Dia akan buat yang pertama KWSP. Kerajaan umum tahun ini akan buat akaun ketiga. Tak buat apa kalau ni. Perkara kita tak dapat arahan lagi. Tapi pokoknya kerajaan tahu bahawa rakyat bermasalah dan KWSP kena dibuat sesuatu. Dia kena dapat akaun ketiga, tak dengar dia lah. Kita akan bawa di parlimen. Tuan-tuan, permasalahan rakyat termasuklah harga barang naik dan sebagainya. Kita bercakap tak berhenti. Yang kita bersyukur kepada tuan-tuan, rakyat sambut. Kami cakap di parlimen, saya lagi sosial media sambut.
Dan sekarang ini menjadi satu gerakan bersama rakyat dan wakil rakyat. Hebat. Inilah pencapaian yang luar biasa dalam masa setahun ini, di mana kita berjaya membawa semua suara rakyat. Bukan satu, semua. Daripada yang kecil sampai yang besar, kita bawa suara rakyat. Tapi banyak daripada yang kita bawa tu, mereka diam. Dia akan diam tentang beberapa masalah yang sebenarnya mesti diceritakan. Cerita kapal tak siap. Kapal nak buat 6 biji, tinggal 5 biji. 2 biji tu, okey? Okey. Kapal 2 biji, LCS. Sekarang dah tambah lagi dah 3 bilion. Kapal tak siap. Siapakah menterinya? Kita tanya siapa menteri, dia pun tak mau jawab. Kami tahulah menteri siapa dia. Menteri itu sekarang dia pegang jawatan dan kerajaan, dia kena jawab. Dia menteri pada masa tu. Tapi tang mereka dia bersengak. Tuan-tuan, cara pendekatan mereka ambil macam mana? Serang-serang sampai orang tak nampak kelemahan mereka. Sekarang ni kita ambil balik, kita pula serang, dan dia akan mendedahkan pelbagai kelemahan. Saya tak cakap banyak hari ini Haji Idris. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang paling penting ialah sepanjang kami jadi ahli parlimen tanpa peruntukan, saya ada kira mula-mula 6 bulan yang pertama tak teruk lah. Belajar habis dalam tabung rumah kira steady je. Main lah kira terasa sikit. Tapi sebab saya pas, saya kata saya tak boleh. Saya kena sifat sama dia orang empat. Orang empat duduk senyum macam tu. Saya kadang-kadang geram tengok orang empat dulu pada dalam orang. Dia tengok orang empat duduk senyum macam tu. Peruntukan tak ada, dia senyum macam tu lah. Malah dia buat macam ni. Saya kata, buat apa ni? Belah lembu. Ambil dari mana? Dia kata, gitu-gitu ada tu, orang bagi seorang sikit. Jadi saya pula, begitulah. Tuan-tuan, kehebatan mereka, apa dia? Orang empat kena tahu. Kehebatan orang empat adalah kerana mampu berdikari. Dia cawangan tu ada 3 orang empat daripada dia kampung. 3 orang empat. Dia kacau saya hari. Dia pergi buat ceramah. Tuan-tuan, penduduk kampung tu orang no ada 400 orang. 3 orang ni dia pun takut tengok. Dia betul kerja cikgu. Dia tak datuk minta tukar. Pasal apa nak tukar apa? Dia pun buat kacau. Tetap macam ni. 3 orang aku nak tukar. Aku anak abang daripada ni, aku nak tukar daripada ni sebab abang minta. Tak, janganlah abang. Kami Datuk. Kira Datuk tukar lah. Bukan yang berani. Tak salah marah. Dia penakut. Sekali aku nak sebut nama minta dia tukar. Tak mahu pula. Tapi orang empat tuan-tuan kata apa? Dia pergi buat majlis. 3 rumah ya. Dia pergi buat majlis ceramah. Orang yang 400 nak masuk kampung tak boleh sebab kereta bersusun. Dia pun kena tunggu dengan ceramah. Hanya kampung tu sekarang dia jadi kampung empat. Dulu kampung UMNO. Pasal apa? Dia nak masuk tak boleh, dia kena dengar ceramah sampai habis. Lama-lama dia pun faham. Setelah ditarbiah secara tak langsung, dia jadi kampung empat sekarang. Jadi kita nak supaya lepas bersatu, walaupun bersatu ada kejundang sikit kemarin, tetapi ini ujian Allah kepada kita. Itu sebab ayat Quran yang Misbah baca tadi, yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahzukum faman zallazi yansurkum min ba'di. Jadi ialah hak Allah. Allah nak bagi kemenangan. Hang tembak cengih macam mana, muka kering macam mana pun, Allah bagi kemenangan. Bersyukur. Dapat kemenangan tuan-tuan bukan mendendami orang. Bersyukur. Kalau kita tak dapat pun, kita reda dengan nikmat Allah. Macam kena penyakit kanser kan. Dia kena terima hakikat, dia reda. Cuma dia kata ya Allah kurangkanlah sakit. Itu cara yang patut dibuat.